Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pembimbing rakan sebaya yang terpilih daripada daerah Kota Star, Syabas dan Tahniah. Nama cikgu Muhammad Faruhi bin Johari, merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari Sekolah Menengah Teknik Al-Ustaz. Hari ini, cikgu nak dedahkan dengan kemahiran komunikasi. Seperti di paparan skrin, komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej ataupun maklumat dari seorang kepada yang lain. Okey, semua orang tahu, semua orang berkomunikasi setiap hari. Okey, cikgu percaya yang dalam pembimbing rakan sebaya yang terpilih ni setiap hari pun berkomunikasi. Tetapi PRS mesti menguasai kemahiran komunikasi yang baik walaupun hari-hari berkomunikasi. Yang kedua, merupakan satu proses seseorang individu berkongsi atau bertukar-tukar fikiran, idea, maklumat dan perasaan dengan orang lain. Dan yang ketiga, asas kepada perhubungan interpersonal. Okey, perhubungan interpersonal ialah melibatkan di antara dua orang ataupun lebih lah. Berarti kalau kita bercakap dua orang. Kalau kita bercakap dengan grup, tiga orang dan lebih. Okey, di paparan skrin kita ialah jenis-jenis komunikasi. Okey, cikgu tak sentuh banyak kerana awak dah pun didedahkan sebelum ni. Jenis komunikasi ada dua, iaitu lisan yang bertulis, perbualan, telefon, ucapan, mesyuarat, surat, memo, laporan, buletin, manual. Itu komunikasi lisan. Okey, yang kedua, bukan lisan. Bukan lisan ni, elemen dan tingkah laku bukan perkataan. Dia tak ada perkataan. Seperti ekspresi muka, penampilan diri, nada suara, gerakan anggota badan, kontak mata, mimik muka, pergerakan tangan dan kaki. Seterusnya, bagaimana meningkatkan keberkesanan komunikasi kita? Okey, sebagai pembimbing rakan sebaya, keberkesanan komunikasi itu sangat penting. Okey, yang pertama kita lihat, rancang idea sebelum bercakap. Okey, rancang dahulu supaya idea kita tak tersasar dari apa yang dibincangkan. Okey, yang kedua, wujudkan kemesraan supaya klien-klien awak ataupun rakan-rakan awak mudah untuk mendampingi awak. Kalau ada masalah, boleh sahaja bercerita dengan awak. Yang ketiga, sesuaikan jarak. Okey, ini tak kira lah lelaki dengan lelaki ke, perempuan dengan perempuan ke, lelaki dengan perempuan, lagilah perlu jarak. Okey, supaya bila ada jarak tu, kita rasa lebih confident untuk kita nak meluahkan ataupun siapa-siapa yang bersama kita tu, dia nak luahkan, dia kalau ada jarak tu, ada space tu, lebih mudah lagi daripada duduk dekat-dekat. Okey, yang seterusnya, buat pendengar relax. Kalau kawan awak ada yang datang nak luahkan, bukan luah perasaan cinta, luah perasaan sedih ke, gembira ke apa. Kalau sedih lagilah, kita kena buat dia jadi, kita ni kena relax. Kita tak boleh bila dia luahkan, dia bergaduh dengan kawan-kawan ni, awak pula yang lebih stres. Okay? So, awak kena relax. Jadi pendengar yang relax. Seterusnya, adakan kontak mata. Kontak mata. Bercakap, tengok muka kawan kita. Jangan kita bercakap dengan dia, tetapi mata kita ke lain. Maksudnya, tak beri perhatian yang serius. Seterusnya, interaksi dengan menggunakan nama orang yang mendengar. Okey, kalau nama kawan kita tu Abu, panggillah Abu. Tak payahlah kita nak panggil Hang, Hang, Hang. Okey, panggil dengan panggilan nama. Ingat tu. Seterusnya, sambung lagi, selaraskan antara komunikasi lisan dengan bukan lisan. Iaitu kita cakap, kita faham perasaan kawan kita yang tengah sedih. Tetapi
muka kita tersenyum. Tu tak selaras. Okey? Kalau kita faham perasaan kawan kita tu sedih, mesti yang bukan lisan tu, gerak tubuh kita, mimik muka kita, air muka kita, mesti sedih juga. Tak boleh nak buat macam kita happy. Sedangkan kawan kita duk cakap tentang sedih. Okey, yang kedua, gunakan laras bahasa yang sesuai. Kalau awak dengan kawan awak, bolehlah laras bahasa tu yang sesuai dengan kawan awak. Kalau awak dengan guru, laraskan bahasa awak sesuai dengan guru. Kalau awak dengan ibu bapa awak, laraskan bahasa yang sesuai dengan ibu bapa awak. Tak boleh guna yang macam kawan, awak laras bahasa awak bersama kawan, gunakan untuk cikgu. Itu tak boleh lah. Itu komunikasi tak berkesan. Okey, nada percakapan sesuai dengan mood. Kalau gembira, mesti cakap dalam nada yang gembira. Bukan nada yang sedih. Okey, mesti faham nada percakapan sesuai dengan mood. Seterusnya, peka dengan perasaan orang lain. Okey, kalau kawan kita sedih, kita mestilah tunjuk perasaan kita pun sedih. Jangan pula bila kawan kita sedih, kita pergi ketawakan dia. Kalau kita buat macam tu, ramailah yang akan menjauhkan diri daripada kita. Terutama pembimbing rakan sebaya yang tengah dengar ni. Okey. Kemudian, berkebolehan berempati. Berkebolehan berempati ni macam mana? Kita dapat rasakan macam mana orang tu rasa. Kalau dia susah, kita sendiri pun dapat rasa susah dia tu macam mana. Macam orang kata, macam kita pakai kasut dia. Kalau kasut dia terkoyak ke apa ke, kita pakai, kita rasa terkoyak tu yang macam mana. Okey? So, kita dapat rasakan apa yang dia rasa. Seterusnya, jangan jadi profesor serba tahu. Semua awak tahu. Semua awak tahu. Okey, ni membuatkan orang jadi meluat lah. Meluat nak berkomunikasi dengan awak. Okey, seterusnya beri ruang untuk orang lain bertanya atau minta penjelasan. Okey, jangan duk monopoli pula perbualan tu. Awak seorang je duk bercakap. Okey, beri ruang kepada orang lain. Kalau semua bercakap, siapa yang nak dengar? Okey, kita minta penjelasan atau bertanya jika tidak faham. Kalau kita tak faham, kalau kita tak jelas, kena tanya masa-masa perbualan tu. Jangan kita tak jelas, tak faham, kita biarkan begitu sahaja. So, objektif komunikasi tu tak akan tercapai. Yang kedua, simpan rahsia. Yang ni wajiblah. Kalau awak semua pembimbing rakan sebaya, simpan rahsia kawan-kawan awak yang dah datang meluahkan perasaan mereka, meluahkan apa yang mereka rasa. So, awak kena simpan rahsia. Boleh bercerita dengan guru bimbingan dan kaunseling awak sahaja. Dengan rakan-rakan awak pun kena rahsia, walaupun sesama pembimbing rakan sebaya. Okey, yang ketiga, sebenarnya menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang kawan kita nak luahkan tu pun, dia bukannya nak dengar pendapat kita. Kadang-kadang dia nak kita menjadi pendengar yang baik untuk dia. Untuk luahkan perasaan dia. Okey, jadikan diri mudah dan seronok untuk didampingi. Kalau orang seronok dengan kita, mudahlah mereka nak dampingi kita. Ada masalah, mereka akan bagi tahu. Mudahlah. Kalau orang tak suka dengan kita, tak seronok dengan kita, orang tak akan mendampingi kita. Malahan akan menjauhkan diri daripada kita. So, jadikan diri anda selepas ini mudah dan seronok untuk didampingi. Okey, cipta suasana yang menyeronokkan akibat interaksi kita. Jangan pula kita mencipta kebosanan. Kawan kita duk cerita kat kita macam nak dan tak nak je dengar. So, dia pun last kali tak seronok. Bila tak seronok, okey, lepas ni aku tak sembang dah, aku tak cakap dah dengan dia masalah aku.
Seterusnya, tingkah laku mendengar yang baik dalam komunikasi. Yang pertama, bertentangan mata. Okey, tadi cikgu bagi tahu eye contact kan. Ini bertentangan mata. Kita tengok mata dia. Bila dia bercerita masalah dia, kita tengok. Okey. Menyebut nama. Cikgu ulang sekali lagi. Menyebut nama. Nama kawan kita yang tengah duduk luar tu. Okey. Condongkan badan ke hadapan sedikit. Condongkan badan ke hadapan sedikit supaya kita nak gambarkan kepada dia bahasa tubuh badan kita, iaitu bukan lisan. Kita sedia untuk mendengar apa yang dia nak cakap. Okey. Buangkan semua halangan fizikal. Kalau depan kita ada benda-benda yang mengganggukan, contoh ada kerusi ke di antara kita dengan kawan kita tu, buang dahulu. Okey, supaya tak ada halangan fizikal. Kemudian pamerkan gerak badan dan mimik muka yang sesuai. Okey. Cikgu ulang lagi. Okey, pamerkan gerak badan dan mimik muka yang sesuai. Kalau sedih, gerak badan kita dan mimik muka kita mestilah sesuai dengan sedih. Okey, jangan pula gerak badan gembira tetapi mimik muka sedih. Seterusnya, beri respon tanda faham. Okey, contohnya awak mengangguk, ya, ya, ya. Perkataan ya pun dah okey dah. Hangguk pun okey dah. Kita beri respon tanda kita faham. Okey, beri galakan. Beri galakan dia untuk dia bercakap lagi. Dia luah lagi. Macam kita nak beri galakan. Lepas tu jadi apa? Lepas tu jadi apa? So, dia lagi akan bagi tahu awak lah. Siapa yang mulakan? Okey? Siapa yang mulakan? So, dia akan cerita lagi siapa ni. Beri galakan untuk dia bercakap lagi. Nyatakan semula perasaan yang sedang diluahkan. Okey? Ini awak buat rumusan lah. Nak tanya betul ke tak? Mesti awak sedih kan? Dengan apa yang telah berlaku dan awak alami. So, kalau dia angguk ya, maksudnya betul lah. Rumusan kecil awak yang buat tu. Kemudian, nyatakan semula mesej yang disampaikan dalam perkataan kita sendiri. Okey, ini kita parafrasakan. Maksudnya, kalau dia kata, saya pergi solat dekat masjid pada hari Jumaat, saya solat Jumaat, pakai kasut yang baru dibeli oleh ibu dan ayah saya. Kasut tu memang mahal. Saya pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu letak dekat luar. Lepas tu masa saya nak balik tu hilang. Sedih lah apa semua. Dia duduk cerita. Panjang kan? So, awak buat parafrasa ataupun buat rumusan daripada perkataan yang dia sebut tadi tu. Mat mesti sedih kan? Kasut hilang? Ya. Okey, Mat mesti sedih kan kasut hilang? Sikit lah kan? Berapa patah perkataan ni kan? Daripada yang dia duk terang tadi, dia duk bercerita berapa ayat kan? Dipendekkan menjadi satu ayat beberapa perkataan je. Okey, diam jika perlu. Okey, kalau perlu diam, diam. Awak tak perlu nak menyampuk. Sebab dia tengah duk luahkan perasaan dia. Dia duk meluahkan masalah dia. Okey? Okey, sekarang kita buat latihan intonasi. Okey, awak bacakan petikan yang ada ini mengikut intonasi. Marah ke macam mana ke, terpulang pada awak lah. Awak baca daripada A1 sehingga D3. Cikgu bagi masa untuk awak buat latihan intonasi.
Okey, dapat kan? Skrip dia, dialog dia sama maksud tetapi intonasi yang berbeza. Intonasi yang berbeza membawa pengertian yang berbeza. Walaupun pengertian persepsi orang tu. Walaupun maksudnya adalah sama. Sekiranya intonasinya berbeza, maka pandangan orang pun berbeza. Good morning, sir. What can I get started for you today? Express yourself. What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. Something. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slurred today. All right, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. That's gonna be 68.12. Berikut merupakan frasa-frasa komunikasi yang positif. Okey, ayat-ayat yang boleh kita guna contoh sebagai bantuan dapat alat komunikasi yang positif. Okey, yang pertama saya sukakan idea anda itu. Itu menunjukkan kita positif. Dan orang lain pun sukalah dengan kita secara tak langsung, indirectly. Sebab kita macam menyokong idea dia. Yang kedua, mari kita cuba idea itu. Baru cakap idea kan. Mari kita cuba idea itu. So, kita walaupun kita tak berkenan dengan idea tersebut, tapi kita cuba nak bagi peluang untuk dia kemukakan ataupun cuba idea dia tu. Berkesan ke tak? Kalau okey ke tak? Kalau okey, kita terimalah walaupun kita tak suka. Tapi kalau tak okey, kita kena guna frasa lain untuk nak menolak dengan positif. Dengan keadaan dua-dua orang tak terasa. Okey, cadangan anda itu baik. Bagaimana nak mulakan? Okey, kita nak suruh dia terangkan lagi. Okey, cadangan anda itu baik. Bagaimana nak mulakan? So, kita terima idea dia sebenarnya. Sebab tu kita minta penjelasan daripada dia. Macam mana kita nak mulakan? Okey, teruskan cerita anda itu. Teruskan. Sebut teruskan pun okey je. Kalau macam kawan kita nak share perasaan dia, nak share masalah dia, okey, teruskan je. Tak apa. Saya dengar ni. Teruskan. Ya, kita boleh cuba. Kalau kita cuba nak bantu kawan kita pun masih lagi dalam blur-blur, kita boleh guna ayat ni lah. Ya, kita cuba dulu. Kita boleh cuba menggunakan pendekatan yang macam ni. Berjaya ke tak? Kita cuba dulu. Okey? Itu positif. Bagaimana saya boleh membantu? Ini lagi yang wow lah. Kalau orang mai duk cerita masalah dia, macam mana saya boleh membantu awak? Kadang-kadang dia kata, saya nak awak dengar je masalah saya ni. So, kita dengar je lah. Itu yang boleh membantu dia.
Okey, seterusnya kita ke frasa-frasa komunikasi negatif. Ini contoh-contoh frasa yang cikgu boleh tunjukkan ke awak lah. Yang pertama, idea anda agak sukar untuk dilaksanakan. Ini dah menunjukkan kita secara terang-terangan menolak idea orang tersebut. Oleh yang demikian, orang tu pun agak-agak lah kan. Kalau orang dah menolak kita kan, dia rasa yang macam mana? Sebab frasa yang dia gunakan tu negatif. Idea anda agak sukar untuk dilaksanakan. Dia tak laksana lagi, tapi dia dah memberi judgement ataupun membuat dia dah menghukum. Kata sukar untuk dilaksanakan. Saya rasa perkara itu tidak sesuai dijalankan. Okey, dia rasa, dia hanya rasa, dia tak jalankan lagi pun, tapi dia dah judge dah, dia dah hukum dah. Saya rasa perkara itu tidak sesuai dijalankan. Mungkin ada perbezaan pendapat dengan orang yang berkenaan. Tapi inilah frasa komunikasi negatif yang di mana membawa kepada komunikasi yang tidak berkesan. Okey, kita bincangkan ia di masa lain. Maksudnya, perkara yang orang nak sampaikan tu seolah-olah tak penting. Kan? Kalau kita tengok ayat dia, kita bincangkan ia di masa lain. Maksudnya, sekarang ni saya tak nak bincang benda tu sebabnya tak penting. Kemudian kita ada banyak perkara lain yang perlu dilakukan. Okey, daripada nak bincangkan perkara tersebut. Itu bukan tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab kita. Maksudnya kita tak nak bertanggungjawab lah. Bila tak nak bertanggungjawab, orang pun akan menarik diri daripada berkomunikasi dengan kita lah. Kita tak cukup tenaga. Dulu kita pernah buat, tetapi dulu. Sekarang lain. Dulu mungkin 10 tahun lepas. Dulu mungkin 5 tahun lepas. Tetapi zaman dah berubah. Kalau PRS, apa frasa negatif yang selalu digunakan oleh awak? Awak sebagai pembimbing rakan sebaya kan? Apakah frasa negatif yang awak selalu gunakan? So, cikgu nak latihan ini awak buat sebentar lagi. Lepas habis tengok video ni, nyatakan 5 frasa positif yang awak selalu cakapkan kepada kawan awak dan awak sebagai PRS, dan 5 frasa negatif yang selalu awak gunakan. Seterusnya adalah halangan dalam komunikasi. Halangan dalam komunikasi yang menjadikan komunikasi itu tak berkesan. Yang tadi sebelum ni cikgu dah beritahu kan, kalau ada halangan semasa kita bercakap dengan orang, halangan fizikal kan, kita alihkan. Contohnya ada kerusi, ada benda yang menghalang kita untuk nak bercakap di antara satu dengan lain. Okey, kita tengok yang pertama, kebisingan. Kalau kebisingan, macam mana kita nak berkomunikasi kan? Kalau orang duduk di tempat yang bising, so elakkan daripada tempat yang bising lah. Dan juga jangan pula tempat yang tersembunyi. Mestilah tempat yang nampak orang lain nampak kita, tapi bukan di tempat yang sunyi. Okey, emosi kita pada waktu tu tak stabil. Maksudnya kita pun tengah bersedih. Kita nak mendengar, nak berkomunikasi dengan orang yang lain, agak terganggulah sebab emosi kita pun tak stabil. Sebenarnya kelemahan mendengar. Okey, awak tak mampu nak menjadi pendengar yang baik. Contohnya tak ada dorongan minima macam ya, angguk kepala kalau faham kan. Okey, so lepas ni jadilah orang yang mampu mendengar dengan baik. Okey, prasangka buruk. Kita buat judgement, kita dah prasangka dekat orang tu, dia ni memang teruk lah, malaslah nak bercakap dengan dia.
So, judgement kita, prasangka kita itu telah menjadi penghalang kepada komunikasi kita. Walaupun kita tak tahu dia tu macam mana. Cuma kita dengar daripada orang sahaja. Percakapan yang bercanggah dan negatif. Tadi kan, frasa negatif kan. Tidak rasional. Okey, orang yang tak rasional ni memanglah banyak halangan. Okey, kita pula tak rasional. Orang cakap juga, kita duk cakap benda lain. So, jadilah halangan. Tidak bersikap terbuka. Okey, bila tak terbuka, macam tadilah, dia tak nak menerima pendapat orang lain. Pendapat dia sahaja yang betul. Menilai orang yang bercakap. Kita dah menilai orang tu. Orang tu teruk. So, bila kita menilai orang tu teruk, secara automatik kita dah membina halangan dalam komunikasi kita. Memilih apa yang hendak didengar. Okey, masalah ni saya nak dengar. Masalah ni saya tak nak dengar. Masalah ni saya tak nak dengar. Masalah ni saya nak dengar. Okey, kita sebagai pembimbing rakan sebaya dengar saja apa masalah yang kawan-kawan nak kongsikan. Tanda lisan dengan bukan lisan tidak selaras. Okey, ulangan. Ini ulangan daripada tadi. Memotong cakap. Suka potong cakap. Okey, bila kawan kita nak menceritakan pada kita, jangan potong cakap dia. Biar dia cakap sampai habis. Okey, walaupun awak nak bercakap, tetapi tunggu sehingga dia selesai. Jangan tengah-tengah dia cakap, awak potong. Kadang-kadang ada setengah orang, bila orang dah potong cakap dia, dia pun lupa apa dia nak cakap. Sekejap lagi jadi masalah pula. Duk nak pergi cari saya berhenti dekat mana tadi. Okey, memonopoli sesi perbualan. Macam yang tadilah. Tak boleh monopoli lah. Awak tak boleh, awak seorang yang cakap. Awak sebenarnya menjadi pendengar. Okey, dan pendengar yang baik. Okey. Okey, seterusnya cara untuk mengurangkan halangan-halangan dalam komunikasi. Ini contoh-contoh lah cara untuk kita nak kurangkan halangan yang dalam komunikasi. Okey, yang pertama, melatih diri supaya berfikiran terbuka dan tidak berprasangka buruk. Faham kan? Yang kedua, mesej yang ingin disampaikan perlulah jelas dan terang supaya orang yang nak bercakap dengan kita faham apa yang kita cakap, dia punya percakapan kita faham. Jangan pula salah seorang tak faham. Bila salah seorang tak faham, maksudnya mesej itu tidak jelas dan tak sampai dengan baiklah. Seterusnya, gunakan bahasa yang mudah difahami. Okey, gunakan bahasa yang mudah difahami. Tak perlulah duk guna bahasa-bahasa yang susah. Tiba-tiba kawan tu cakap bahasa Melayu, awak cakap bahasa Inggeris. Orang tu cakap bahasa Inggeris, awak cakap bahasa Melayu. Okey. Eratkan perhubungan supaya timbul kepercayaan. Okey, eratkan perhubungan supaya timbul kepercayaan. That's why lah kita kena bina perhubungan terlebih dahulu. Perhubungan yang macam mana? Supaya nak merapatkan. Bila ada nak merapatkan kita dengan rakan kita yang nak mengadu masalah. Okey, bila ada kepercayaan, dia tak kira dah. Semua dia cerita daripada A sampai Z. Dia tak ada sekat-sekat. Dia cerita A, lepas tu sampai C. Lepas tu D sampai E. Dia tak cerita. Dia sambung balik F. Kalau ada kepercayaan, insya-Allah dia akan cerita daripada A sampai Z. Okey, seterusnya kemahiran bertanya. Ini memang awak kena mahir. Nama pun kemahiran, mahir untuk bertanya. Sebab kita nak mendapatkan banyak maklumat-maklumat daripada orang yang nak mengadu masalah daripada kita, nak meluahkan perasaan dia, kan? Okey, gunakan lebih banyak soalan terbuka. Soalan terbuka ni macam mana? Dia jawapan daripada orang yang berkomunikasi dengan kita ataupun rakan kita tu akan lebih banyak. Okey, dia boleh banyak lagi, dia nak boleh bercerita. Contoh dia, mulakan dengan bagaimana. Bagaimana awak mula, contohnya lah, bagaimana awak mula merokok.
saya mula merokok. Okey, itu terbuka. Saya mula merokok semenjak saya berusia 12 tahun. Pada waktu tu, saya dan rakan-rakan pergi ni. Okey, itu soalan terbuka di mana dia ada penjelasan yang panjang. Okey. Macam mana boleh jadi macam tu? So, dia akan ceritalah. Boleh jelaskan tak? Dia jelaskan nanti. Ceritakan lagi. Okey, itu adalah untuk soalan terbuka. Okey, gunakan perkataan yang mudah, nada suara yang sesuai serta ungkapan yang sesuai, terutama bila berbincang perkara yang sensitif. Okey? Cikgu ulang sekali lagi. Gunakan perkataan yang mudah, nada suara yang sesuai serta ungkapan yang sesuai, terutama bila berbincang perkara yang sensitif. Okey? Tak payah nak duk pergi guna perkataan-perkataan yang orang pun tak faham. Okey? Elakkan dari menggunakan banyak soalan tertutup. Soalan tertutup ni macam mana? Bila, di mana, dengan siapa dan lain-lain. Kenapa kita sebut soalan tertutup? Awak tengok contohnya. Bila perkara itu berlaku? 2 hari lepas. Okey, 2 hari lepas. Titik dia tak ada penjelasan lagi. Di mana benda itu berlaku? Di Alostar. Habis situ. Lepas tu kita nak kena tanya lagi. Kan? Dengan siapa? Dengan kawan baik saya. Habis. Kalau nak dibandingkan dengan soalan terbuka, bagaimana benda tu boleh berlaku? Bagaimana kejadian tu boleh berlaku? Dia ada penjelasan yang panjang. Seterusnya adalah kemahiran menjawab. Okey? Kemahiran menjawab ni bukan sahaja dalam perbualan di antara awak dan klien ketika sesi awak dengan kawan awak ataupun klien awak, tetapi boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Iaitu yang pertama, pilih perkataan yang sesuai dan membawa maksud yang positif. Okey, jangan pula kita menjawab setiap pertanyaan tu dengan maksud-maksud yang negatif. Seterusnya, sentiasa bertenang semasa menjawab soalan. Sekiranya ada orang tanya awak soalan, jawablah dengan tenang. Tak perlu tergopoh-gapah. Tak perlu menengking. Tak perlu meninggikan suara. Okey, jawab dengan tenang. Walaupun dalam keadaan awak sendiri rasa tertekan. Gunakan perkataan yang mudah difahami. Jujur dalam memberi jawapan. Jujurlah. Kalau awak tak boleh buat, awak cakaplah awak tak boleh buat. Saya kena merujuk. Okey, kes awak ni, saya tak mampu nak bantu. Saya kena rujuk awak kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk tindakan yang lanjut. Okey? So, awak jawablah macam tu. Kalau awak tak boleh nak handle kawan awak. Okey? Tapi kalau awak boleh handle pun, awak bagi tahu juga kat guru bimbingan dan kaunseling awak. Elak dari menjawab kasar, mendadak dan membuat janji yang anda sendiri tidak pasti. Okey? Contohnya, awak kata, okey, malam ni saya free. Bolehlah kita jumpa dekat dorm awak. Tapi, malam tu awak tak muncul. Okey, sampai di situ saja kemahiran komunikasi. Cikgu rasa cikgu dah banyak kongsikan dalam slide-slide ataupun dalam video ni dengan awak
bagaimana kita nak mahir dalam berkomunikasi. Sekian dahulu, terima kasih.